alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihi lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Terima kasih kepada DJ yang teman pada petang ni. Ya, sama-sama. Kepada penerbit Encik Amdan Dain, kepada pengarah Radio Kedah, kepada seluruh lapisan masyarakat muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kerana Allah Ta'ala memanjangkan umur kita untuk meneruskan Ramadan. Hari ini hari yang ke-9 kita berpuasa. Jadi seperti mana yang kita maklum semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana yang difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Dengan puasa itu pasti kamu bertakwa. Bertakwa dalam arti kata imtisalul awamil wajtinabin nawahi, buat apa yang Allah Ta'ala perintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Buat apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu maksud takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada makhluk kita lari. Takut kepada Allah Ta'ala kita tak boleh lari. Kita kena mendekatkan diri kita, patuh taat kepada apa yang diperintah. Jadi kalau kita takut pada makhluk, kita kena lari. Macam tadi saya nak main ke RTM ni pun jam, tapi nak lari kat mana? Tak boleh lari. Takut kepada Allah, kita tak boleh lari. Kita kena dekatkan diri kita, mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dalam sudut akidahnya, kita beriman dengan apa yang diperintah untuk beriman. Daripada sudut ibadahnya, semayang, puasa, zakat, haji, kita taat. Begitu juga muamalat, munakahat, dan mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan jinayat. Dan apa yang berkaitan dengan hati kita, kena hiasi dengan sifat-sifat mahmudah, dan kena buang sifat-sifat nazumumah. Itu wajib kepada kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Dengan puasa tu kita mesti bertakwa kepada Allah Ta'ala, dengan makna patuh, taat kepada apa yang diperintah oleh Allah kepada kita. Jadi kita heran juga, no? Kadang-kadang puasa semayang tak? Puasa tapi melakukan perkara yang haram. Macam mana? Jadi Imam Ghazali membahagikan 3 kumpulan, 3 golongan orang yang berpuasa. Yang pertama golongan awam, yang kedua golongan khawas, dan yang ketiga golongan khawasul khawas. Golongan awam hanya menahan diri tak makan dan tak minum, menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja, tetapi perangai akhlak tak berubah. Tetapi untuk mendapat perubahan kerohanian ini, perubahan akhlak, perubahan sikap, kita perlu berusaha kepada puasa golongan yang kedua, iaitulah golongan khawas. Macam mana orang khawas puasa? Mereka tak makan dan tak minum, itu pasti, daripada keluar waktu fajar, iaitu waktu subuh, dan terbenam matahari waktu maghrib. Tak makan dan tak minum, dan tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan 7 anggota: mulut tak terlibat dengan perkara yang haram, mata tak melihat yang haram, telinga tak dengar benda yang haram, tangan, kaki, perut, kemaluan tidak terlibat dengan perkara yang haram. Ini puasa orang yang khawas. Orang yang macam ni insya-Allah akan ubah perihal keadaan kerohanian dia. Moga-moga Allah Ta'ala anugerahkan taufik kepada kita untuk memelihara 7 anggota ni, tidak melakukan perkara-perkara yang berdosa ketika kita berpuasa. Moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita sekiranya kita terbuat perkara-perkara dosa, dan moga-moga Allah Ta'ala
beri taufik kepada kita supaya memelihara 7 anggota kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Dan golongan yang ketiga, puasa khawasul khawas. Khawasul khawas ni dia tak makan dan tak minum macam orang awam juga. Kemudian 7 anggota dia jaga tak terlibat dengan yang haram, seperti puasa orang yang khawas. Tambah lagi, khawasul khawas ni hati dia ketika berpuasa dia tak nak berkalut, melainkan dia nak berkalut hatinya, hanya berkalut nak ingat Allah Ta'ala, nak mengingati Allah Ta'ala setiap saat, setiap detik, setiap ketika. Ini orang khawasul khawas, daripada orang yang Allah Ta'ala pelihara, daripada kalangan anbiya, rasul-rasul, awliya, wali-wali, orang siddiqin. Moga-moga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, yang mana apabila dapat kepada maqam yang ketiga, khawasul khawas ini, insya-Allah Allah Ta'ala hidupkan hati mereka. Moga-moga Allah Ta'ala hidupkan hati kita dengan dapat merasai kelazatan halawatul iman, kemanisan iman, hawalatul Islam, kemanisan Islam. Kita rasa manis dalam taat, kita rasa lazat ketika kita taat beribadah kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala anugerahkan hati kita ni hati yang hidup kepada Allah, hati yang hidup mengingati Allah Ta'ala, hati yang hidup mengingati Rasul SAW, hati yang hidup mengingati akhirat. Moga-moga Allah Ta'ala rezekikan dengan berkat Ramadan kali ini, Allah Ta'ala ampun dosa kita, dan Allah Ta'ala hidupkan hati kita dengan merasai kelazatan ketika taat beribadah, kelazatan merasai penghayatan iman, kelazatan apabila menghayati beramal dengan kehidupan berpandukan kepada syariat Islam. Jadi perkara ni kita banyak-banyak berdoa. Ni medan dia. Bulan Ramadan ni adalah tempat ataupun medan bulan kita ni mempraktikkan sedaya upaya. Kita ni berusaha sedaya upaya menjadi hamba Allah Ta'ala. Kita berpuasa di siang hari, kita beribadah penuh di siang hari, daripada waktu subuh sampai waktu maghrib. Di samping puasa di siang hari, yang cari nafkahnya terus cari nafkah untuk mencari rezeki yang halal, yang sedekah, yang membaca Quran, yang berzikir, yang membantu orang-orang miskin, membantu anak yatim, melakukan kerja-kerja amal. Ini maknanya berganda-ganda pahala yang Allah Ta'ala anugerahkan di bulan Ramadan. Itulah kepada orang yang arif, kepada orang yang tahu akan hakikat Ramadan, mereka akan bergembira, berseronok apabila Ramadan itu datang. Apabila Ramadan itu mai, kita akan bergembira, akan seronok, kerana tawaran yang Allah Ta'ala anugerahkan pada bulan Ramadan ni banyak. Di antaranya, kalau kita melakukan amalan sunat, dilipat gandakan pahala seperti melakukan amalan fardu. Sekiranya kita buat yang fardu, diganda-gandakan menjadi berlipat kali ganda pahalanya. Ini maknanya di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkat. Syahrul Ramadan, syahrul siyam, syahrul mubarak, syahrul ibadah. Banyak kelebihan yang Allah Ta'ala tawarkan. Dan moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba yang menghidupkan, yang Allah Ta'ala anugerahkan taufik untuk menghidupkan Ramadan. Moga-moga hati kita hidup, hati kita dapat merasai kemanisan iman, dapat merasai kelazatan ketika berzikir, kelazatan ketika solat, khusyuk ketika solat. Jadi soal hati ni, kadang-kadang kita semayang, tapi perkiraan kita pikut lain. Kita ingat benda ni, kita ingat benda ni. Ni maknanya hati kita kurang sihat. Macam mana nak bagi hati kita sihat? Maka inilah medannya, iaitu Ramadan. Dengan kita berpuasa, kita harap Allah Ta'ala terima ibadah puasa kita. Moga-moga kita harap Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala buka hijab hati kita, supaya diberi futuhat, pembukaan, sehingga kan kita ni diberi izin oleh Allah Ta'ala
memahami apa yang Allah Ta'ala sarankan kepada kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Ya. Kalau dulu kita banyak lalai. Ya. Di bulan-bulan yang lain tu kita banyak lalai. Ya. Sibuk dengan kerja dan seumpamanya. Maka Ramadan ni lah, di samping kita beribadah puasa, kita ingat kita ni hamba Allah Ta'ala. Jadi macam mana kalau kita malas di bulan Ramadan ni? Motivasi kepada diri kita. Yang pertama, untuk motivasi kepada diri kita, kalau nak sembahyang tarawih kita rasa malas, nak buat benda-benda lain taat kita rasa malas, macam mana? Yang pertama, kita baca kelebihan-kelebihan Ramadan, tawaran-tawaran yang ada di bulan Ramadan. Nah. Yang kedua, kita kena ingat, barangkali lah Ramadan hak tahun ni tahap akhir apa bagi kita. Barangkali kita nak mati apa lepas ni. Ada nak dan kita nak jumpa hak Ramadan akan datang. Maka apabila sedap macam tu, kita akan jadi semangat. Yang malas pun kita gagah buat jugalah. Kita pulung buat juga. Pasal kita tak tahu dengan keadaan pandemik sekarang, berlakunya virus corona dan seumpamanya, kita tak jamin kita nak boleh hidup di tahun depan. Jadi apabila kita fikir macam tu, maka kita rebutlah peluang pada tahun ni dengan kita ni berpuasa dengan sebaik-baiknya. Kita minta Allah Ta'ala beri taufik, bantu kita untuk taat. Minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Minta Allah Ta'ala hidupkan hati kita. Minta Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Janji Allah itu pasti. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, dengan puasa itu pasti kamu takut bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi kita minta Allah Ta'ala jadikan hati kita ni hati yang hidup. Hati yang sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Hati yang sentiasa ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada awliya, kepada kekasih-kekasih dia. Itu kita doa hari-hari. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan seperti mana mereka yang mendapat nikmat di atas jalan agamamu. Siapa dia orang yang mendapat nikmat? Tentulah golongan anbiya, rasul, nabi-nabi, awliya, wali-wali, kekasih Allah Ta'ala, siddiqin, syuhada, salihin. Itu jalan yang mana mereka ni sentiasa menjaga hak yang berkaitan dengan tanggungjawab sebagai hamba Allah Ta'ala. Yang wajib disempurnakan, yang sunat kutip buat, yang makruh tinggal, lebih-lebih lagi yang haram mereka tidak terlibat dengan perkara-perkara yang dosa. Hanya kita minta lah Allah Ta'ala jadikan kita dengan berkat bulan Ramadan ni. InsyaAllah. Kemudian di dalam Ramadan ni Allah Ta'ala tawarkan satu malam, iaitulah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Maknanya Allah Ta'ala anugerahkan satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, yang mana kalau kita beribadah pada malam tu digandakan pahalanya seperti kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan ni bersamaan 83 tahun. Maknanya pahala besar. Ganjaran yang Allah Ta'ala anugerahkan ni besar. Umat dulu, umat panjang, ibadah mereka banyak. Umat Nabi kita, umat pendek, habis banyak, 70-80 mati. Kita pun tak tahu nak dapat 83 nak dapat. 83 tu umur kita nak hidup ke tak? Nak sampai ke tak? Nak sampai ke tak? Tapi Allah Ta'ala bagi pada kita satu anugerah. Jadi macam mana? Peluang ada. Allah Ta'ala tawarkan. Kita punya intai, kita cari, kita rebut. Jadi Lailatul Qadar ni dia khilaf ulama. Setengah kata 10 malam yang terakhir, setengah kata tengah, setengah kata daripada awal. Jadi Lailatul Qadar ni mungkin berlaku daripada awal Ramadan sehinggalah akhir Ramadan. Apa dia Lailatul Qadar? Lail al-Qadar, malam yang ditentukan, yang diqadarkan
tugas-tugas malaikat. Kalau kita di parlimen, bajet belanjawan lah. Kalau tentera dapat berapa, pendidikan dapat berapa. Jadi setiap tahun ni malaikat diberi tugas oleh Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar itu. Maka bergembiralah malaikat pada malam tu mencari hamba-hamba Allah Ta'ala yang beribadah. Kalau dia semayang mohon doa kepada Allah Ta'ala, malaikat akan aminkan. Jadi malam tu kalau kita berdoa, insya-Allah mustajab. Jadi macam mana kita nak dapat Lailatul Qadar ni? Setengah ulama dia kata cari malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Kita kena jaga malam-malam tu. Tu ulama-ulama dia jaga malam-malam yang ganjil. Kita awal Ramadan penuh masjid. Hak yang akhir luar. Kalau 8 sah tinggal 2 Bazar raya pun. Dia bazar Ramadan. 2 tahun PKP tak apa lah. Kita tak gaduh. Tapi tahun ni boleh buka balik. Tapi walaupun buka, pastikan kita azam. Paling tak ada, kita nak hidupkan malam-malam Ramadan ni setiap malam. Ya. Habis tak ada, kalau kita tak ada jemaah di masjid, kita buat di rumah. Habis tak ada. Habis tak ada, kita doa. Kerana doa di bulan Ramadan ni dua tempat yang mustajab. Yang pertama ketika kita nak buka puasa. Sambil-sambil nak tunggu jam nak buka puasa tu, kita berdoa. Kita berdoa banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Jadi ulama-ulama dia menganjurkan kita ni zikir di bulan Ramadan ni, asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu di antara zikir-zikir yang dianjurkan kepada kita. Di samping kita doa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah, nescaya Allah Ta'ala akan terima. Doa ni ketika sebelum buka puasa, Ya. kemudian ketika sahur. InsyaAllah Allah Ta'ala akan kurniakan lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar. Berlaku satu peristiwa kepada seorang ulama di Petani, namanya Tok Benang Daya. Tok Benang Daya ni malam Lailatul Qadar bulan Ramadan tu, Ya. dia ambil yang semayang. Ya. Orang dulu bukan ada tandas dalam rumah. Tak ada. Dia buat telaga di luar. Dia pergi ambil yang semayang di luar. Nak ambil yang semayang tu, dia buka baju, dia sangkutlah baju dia dekat ranting pokok. Tiba-tiba apabila dia selesai ambil yang semayang, dia tengok ranting pokok hak dia sangkut baju tadi. Tengok-tengok duduk di atas tu. La ilaha illallah, dia ingat ranting patah. Dia yakin kata malam tu Lailatul Qadar, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah 7 keturunan aku ni alim ke semuanya. 4 anak lelaki dia alim semua. Tok Benang Daya ni anak lelaki dia 4. Yang pertama di antaranya Syekh Wan Mustafa, Syekh Wan Abdul Latif, Syekh Wan Muhammad Wan Makzin dan Syekh Abdul Qadir. 4 ni alim, tok guru semua. Ya. 3 orang mati di Mekah, seorang mati di Bangkok. Mati di Bangkok tu Wan Abdul Latif, buka pondok di Bangkok. Tok Benang Daya ni orang Petani. 4 alim. Dia minta 7 keturunan dia alim. Cucu dia pun alim. Di antaranya yang karang kitab Faridah, Syekh Ahmad Fatani. Di antaranya yang karang kitab Bakurah, iaitulah Syekh Ismail ataupun Pak Daim Mekah. Di antaranya ulama yang masyhur di negeri Kedah, yang pindah daripada, yang duduk di Kedah ni, Ya. cucu dia Pak Cuhim Gajah Mati. Tu cucu dia. Cicit dia pun alim. Ada lagi sekarang ni. Di Gajah Mati Pak Nyai Izzuddin. Anak Pak Nyai Izzuddin, dia minta 7 keturunan dia alim. Maknanya Allah Ta'ala kabulkan. Allah Ta'ala tunjuk dengan mata kepala generasi-generasi dia alim. Maka kalaulah ditakdirkan kita dapat malam Lailatul Qadar, kita doa benda yang mahal. Ya Allah, Engkau teguhkanlah iman kami. Engkau berilah kekuatan iman kepada kami. Engkau kurniakanlah iman kepada anak isteri, zuriat-zuriat kami.
Kita minta Allah Ta'ala hidupkan hati kita. Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk bertakwa. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala fitnah dunia akhirat. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala fitnah akhir zaman. Amin. Allah Ta'ala murahkan rezeki kita yang halal dan seumpamanya. Kita minta doa yang mahal. Minta Allah Ta'ala kurniakan kepada kita jauh daripada neraka dan kurniakan kepada kita syurga. Itu dituntut, yang diajar oleh ulama kepada kita. Jadi di bulan ni juga dianjurkan kepada kita sedekah. Kita masak lebih, kita bagi kat jiran. Ataupun kita ada duit, kita bagi dekat gerai-gerai. Ni duit saya 50, saya bagi orang ramai, bagi makanan free. Buat kenduri. Boleh macam-macam zaman lah. Atau kita transfer masuk kepada orang-orang yang memerlukan. Kita bantu untuk berbuka puasa. Pahala dia lebih. Kalau kita belanja orang buka puasa ni, pahala orang hak puasa tu dapat kita sama. Pahala dia tak kurang, pahala dia pun dapat kita sama. Pahala dia besar. Allah Ta'ala anugerahkan pada bulan Ramadan yang penuh berkat. Bulan Ramadan yang sangat kita rasa seronok apabila berdepan dengan Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Jadi setakat tu dulu. InsyaAllah kita berhenti saat. Saya kita sambung. Wallahualam. Okey, baik, kita berhenti seketika waktu. Radio Malaysia Kedah FM 97.5. Agama itu nasihat. Nasihat menasihati, menerusi syariat dan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran serta hadis. Nasihatul Tasnim di Kedah FM setiap hari Ahad hingga Khamis pukul 6 petang di Radio Malaysia Kedah FM. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Radio Malaysia Kedah FM 97.5. Baik, kita nak teruskan. Baik Ustaz, silakan. Jadi Alhamdulillah, masa yang berbaki beberapa minit lagi ni. Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala yang pertama kurniakan kehidupan kepada kita, panjang umur. Ramai yang mati sebelum dapat Ramadan. Yang kedua, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita iman. Dengan iman inilah kita berpuasa. Walaupun kita duduk seorang di rumah, makanan penuh di dapur, tapi kita tak makan. Oleh kerana iman yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah. Ini semua anugerah daripada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala kurniakan taufik untuk kita taat.
bagi kita sihat, bagi kita mampu beribadah. Ini semua adalah nikmat yang wajib kita syukuri. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bersyukur. Dan moga-moga Allah Ta'ala tambah lagi nikmat kepada kita. Ya. Tambah nikmat iman, nikmat taat, nikmat kita boleh mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, nikmat kita boleh bekerja amal, buat kebajikan dan seumpamanya. Ya. Jadi rebutlah peluang di bulan Ramadan ni, kerana sesungguhnya anugerah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ni amat mahal, amat besar nilainya. Jadi kalau dulu kita tolong orang di luar daripada Ramadan, maka Ramadan ni kita ganda-gandakan lagi. Ya. Kita tolong orang susah, di gelandangan, ramai yang susah sekarang ni, hilang pekerjaan daripada kesan daripada pandemik hari itu dan seumpamanya. Kita teruskan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kepada kita kebaikan rohani dan jasmani, kebaikan zahir dan batin kepada kita. Dan jangan lupa, di samping kita ni berdoa untuk diri kita, jangan lupa zuriat-zuriat kita. Kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita hak boleh elok ni pun dengan berkat doa untuk nenek kita dulu. Kita pun kena doa lah dekat anak kita. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara mereka dengan iman Islam. Begitu juga cucu cicit kita, zuriat-zuriat kita sampai kiamat. Moga Allah Ta'ala pelihara zuriat-zuriat kita. Jadi saya rasa sampai setakat tu dulu kot. Ya, baik. Mungkin yang anda bertanyakan soalan boleh hubungi kami sikit lah. Kita ambil 2-3 soalan. InsyaAllah boleh. 04-771-3037 atau 04-771-7608. Mungkin ingin bertanyakan soalan, yang boleh hubungi kami di talian Radio Malaysia Grand FM, itu 04-771-3037 atau 04-771-7608. Nampak macam tak ada soalan. Orang nak buka puasa. Selalunya ada, tapi mungkin dah faham dah, dan semoga dipermudahkanlah. Kita ada kejap je rasa dah hari yang ke-9, esok dan Betul. ke-10. Hujan celik dah rasa dah nak hampir separuh Ramadan dah. Masya-Allah. Masa gitu pantas dah rasa. Okay, baik, mungkin Ustaz kesimpulan sedikit lah. Pemanggil kita pun mungkin pendengar kita semua dah faham dah. Berapa setiap hari kita dah cerita pasal Ramadan, mungkin dah faham yang lain semua. Baik, kita kesimpulan sikit untuk nasihat lah untuk pendengar kita. Silakan. Jadi alhamdulillah. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Encik Muhammad Saleh daripada Kota Sang Semua ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kata kita bukan nak menyentuh siapa-siapa, kita kata dulu-dulu lah, masa puasa dulu-dulu. Banyakkan kita kata orang meniaga ni dia apa? Dia banyak, dia apa yang kata dia membantu mengambil apa ni, membantu orang yang berpuasa tu. Dia kata cuma kata dia macam sedekah lah, kita kata macam tak naikkan harga barang tu. Jadi berpatutan lah kita dia jual tu. Ya, ya. Jadi kalau istilah lah kita kata, kalau setengah orang dia kata satu pengkhianatan kepada orang Islam, orang yang berpuasa, sebab kita tekan sembelih orang yang sedang berpuasa, sedangkan kita orang Islam juga yang meniaga tu. Jadi bolehkah kita kata macam tu? Ada kesalah kita kata kita yang menekan kepada orang yang Islam tu yang berpuasa tu, sedangkan banyak orang dulu lah ni lah saya kata dulu tak macam tu. Jadi Assalamualaikum. Okay, baik. Macam mana? Macam ni lah. Sekarang ni kan isu barang naik apa semua. Jadi barang peniaga ni, dia menekan lah orang berpuasa, nak buka puasa pergi beli, tapi dia buat harga mahal. Ya. Jadi semua tu kita kembali kepada ajaran Islam kita lah. Ya. Maknanya peniaga pun dia kena ada modal, dia kena ada orang kata apa, tapi kita ikut cara Islam. Yang mana kalau benda tu ghalib kebiasaan banyak mana, kita jual banyak tu lah. Janganlah kita mengambil kesempatan untuk nak jual mahal dan seumpamanya. Jadi ala qadar, kita ambil untung sikit-sikit seperti mana yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW, meniaga dengan harga yang berpatutan, tetapi barakah dia tu akan dirasai. Itu kena kembali kepada sistem perniagaan ikut cara Islam. Dia tak boleh menekan, tak boleh cekik darah orang, tak boleh.
Lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Sepatutnya bulan ni kita cari kebajikan. Kalau kita, orang beli 2, 3, contohnya kita boleh untung sikit-sikit, kita hadiah sikit lagi kat dia, bagi lebih timbangan dan seumpamanya. Itu adalah dituntut untuk rezeki yang berkat. Ya, baik. Kita satu lagi soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Kak Dewi ni. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni puasa ni Ustaz. Untuk memudahkan lagi kita bangun awal, ada doa-doa ya Ustaz. Jadi hak tu Okay Ustaz, tu aja. Okey. Assalamualaikum. Nanti Ustaz jawab ya, Okey. ada hak lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello. Diskon Pak. Ni Sema kat belakang ni call. Mamu rasa mamu. Saja mahu. Dia duk tekan ni tak tahu dapat dah. Okey. Dekat Facebook pun tak ada soalan lah. Dia berkata terima kasih lah kerana berkongsi ilmu apa semua dan selamat berpuasa, itu je. Yang lain tu yang mendengar kena FM ketika ini. Banyakkan dari Bukit Tajam, dari ada Kak Moh, ramai jugalah yang mendengar pada petang hari situ. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Ya, mamu. Kayuh sembang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat. Silakan mamu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, kadang-kadang kita ni ingat kata kita ni lagu nak buatnya elok, tapi elok jadi tak elok. Kadang-kadang mau duk picak tengok siapa mau jadi ni. Kadang di rumah mau puasa, warak sangat, tapi di keluar rumah mau tak puasa. Bini mamu kata mau puasa, lagu tu lah mau duk tipu ni. Lagu mana mamu yang keadaan? Ustaz tolong nasihat kat mamu dan semua sekali. Di luar puasa, di dalam rumah tak puasa. Okey. Satulah, satu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab tadi apa tadi? Kak Jadi Dini. doa tu banyak kita boleh tengok dalam kitab-kitab dan buku-buku, banyaklah. Tapi kita kena ada keazaman, dan kita ni di samping kita ni baca bismillah 21, baca kulhu, macam sunnah Nabi, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kita tiup di seluruh badan kita. Kita minta Allah Ta'ala pelihara kita dan minta Allah Ta'ala bantu kita untuk bangun. Dan kalau kita ni jaga, kita kena bangun terus ya. Ya. Tapi ada ulama dia buat lawak lah. Bab nak bangun awal ni dia kena tidur awal. Ya. Dia kena tidur awal. Kalau tidur lambat, kolibnya susahlah untuk bangun. Tu di antara orang kata apa? Untuk cara bangun awal tu, tidur awal, di samping kita ni baca doa. Kalau kita tak boleh hak Arab pun, kita doa hak Melayu lah. Baca bismillah, yang penting hak sunnah tu. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi, minta Allah Taala bantu kita untuk bangun. Kemudian soalan mamu tadi, kita berpuasa, untuk menjaga puasa ni luar rumah dan di dalam rumah kita. Maknanya kita kena jadi hamba Allah Taala yang benar-benar hamba. Maknanya di luar pun kita hamba Allah Ta'ala, di rumah pun kita hamba Allah Ta'ala. Ni perlu kepada hati yang hidup tadi lah. Macam mana nak dapat hati yang hidup? Dia perlu kepada iman dan perlu kepada tazkiyah, pembersihan hati, jiwa kita. Banyakkan kita bertaubat, banyak berzikir, banyak bersalawat, insya-Allah Allah Ta'ala akan pimpin perihal kita. Wallahualam. Okey, baik, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Fazlul Hilmi bersama kita pada petang ini. Terima kasih juga yang ikuti di siaran kita dan juga di live Facebook Radio Malaysia Kedah FM, dan terima kasih untuk pemanggil kita dan terima kasih untuk penerbit kita Hamdan Dain, dan terus saja setia di Radio Malaysia Kedah FM 97.5. Daripada Abu Ruqayyah Tamim Al-Dari radhiyallahu